Baru-baru ni Toyota telah melancarkan Toyota Yaris Active di Thailand, manakala untuk pasaran Malaysia dinamakan sebagai Toyota Vios. Dan untuk tahun hadapan 2023, kita akan dapat lihat Toyota Malaysia akan membawa masuk Toyota Vios serba baru ni, iaitu Toyota Vios generasi yang keempat menggantikan Vios generasi yang ketiga. Kalau kita lihat untuk Vios generasi ketiga ni dah lebih kurang 9 tahun berada dekat pasaran Malaysia. Kita lihat pelbagai jenis facelift sehinggalah major facelift untuk model Vios generasi yang ketiga, yang mana ianya menggunakan chassis yang sama, cuma perbezaan daripada segi reka bentuk eksterior sahaja. Dan untuk Vios generasi keempat ni akan menggunakan totally new design yang sama terdapat pada Toyota Yaris Active yang baru dilancarkan di Thailand ni. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi terpinga-pinga nak subscribe ke tak channel Mekanik ni kan, better korang subscribe sekarang supaya dapat lihat video yang lebih menarik dan info-info terkini berkenaan dengan automotif di Malaysia. Kalau kita lihat zaman sekarang ni, kebanyakan automaker lebih cenderung untuk membina kereta model SUV. Berbeza pula dengan Toyota dan Honda, masing-masing berlumba-lumba untuk bersaing untuk mengeluarkan model segmen sedan, iaitu untuk segmen sedan segmen B, C dan D. Dan untuk Toyota Vios adalah merupakan segmen B sedan, yang mana kalau kita lihat untuk kereta segmen B sedan ni masih lagi mendapat tempat dan masih lagi relevan dekat pasaran Malaysia dan juga pasaran Asia. Untuk size dimension pada Vios generasi keempat lebih besar berbanding dengan generasi yang ketiga. Kita lihat untuk lebar pada Vios generasi keempat ni lebih kurang 1740 mm, manakala Vios generasi ketiga lebih kurang 1730 mm, penambahan lebih kurang 10 mm. Dan panjang untuk Vios generasi keempat ni lebih kurang 4425 mm, manakala Vios generasi ketiga lebih kurang 4420 mm, penambahan lebih kurang 5 mm. Untuk wheelbase pada Vios generasi keempat ni lebih besar berbanding dengan Vios generasi yang ketiga, yang mana lebih kurang 2620 mm, manakala untuk Vios generasi ketiga 2550 mm, penambahan lebih kurang 70 mm. Dan dengan penambahan wheelbase pada Vios generasi keempat, kita akan dapat lihat ruang kabin akan lebih besar berbanding dengan Vios generasi yang ketiga. Dan untuk tinggi pada Vios generasi keempat lebih kurang 1480 mm, manakala Vios generasi ketiga 1475 mm, penambahan tinggi lebih kurang 5 mm. Perubahan daripada segi design untuk Vios generasi yang keempat ni amatlah dialu-alukan sebab kita dah terlalu muak dan bosan dengan design yang recycle digunakan pada Toyota Vios generasi ketiga ni. Untuk bahagian hadapan, Vios generasi keempat mengambil design language yang terdapat pada kereta model terbaru Toyota, seperti yang kita lihat pada abang-abangnya, iaitu Toyota Altis dan juga Toyota Camry. Dan reka bentuk pada lampu lebih kecil dan lebih bersegi, yang mana ianya akan hadir dengan lampu jenis LED. Didatangkan juga dengan lampu DRL. Kita lihat untuk bahagian hadapan, ianya menggunakan grill yang lebih besar dan bersegi. Toyota Vios ni hadir dengan line trim dengan kemasan glossy black, yang mana kita dapat lihat logo Toyota ni seakan-akan terapung di tengah-tengah, yang mana line trim ni dia bersambung terus ke bahagian lampu kiri dan kanan. Kita lihat pada bahagian side profile untuk Vios generasi terbaru ni menggunakan design fastback sedan, yang mana kita dapat lihat design ni pada reka bentuk Honda Civic. Untuk bahagian window line ni dia lebih panjang, dan kita lihat pada pintu bahagian penumpang belakang bukaannya lebih besar berbanding dengan Vios generasi yang ketiga. Kemungkinan besar reka bentuk rim yang terdapat pada Toyota Yaris Active akan digunakan pada Toyota Vios. Seterusnya kita beralih ke bahagian belakang pada Toyota Vios generasi keempat. Untuk bahagian tail light, ianya menggunakan reka bentuk yang serba baru, yang mana nampak lebih kecil dan lebih bersegi, berbeza dengan Vios generasi yang ketiga. Dan untuk bahagian tail light ni akan menggunakan lampu jenis LED dan juga akan hadir dengan sequential signal. Rata-rata saya baca komen ramai yang cakap untuk Toyota Vios yang terbaru ni bahagian belakang lebih kurang sama seperti Honda City. Bagi saya ada betulnya,
Tapi pada pendapat saya lebih suka design belakang pada Toyota Vios. Seterusnya kita beralih ke bahagian interior. Untuk bahagian interior pada Vios generasi yang keempat ni memang saya suka sebab ianya nampak lebih premium seperti yang kita lihat design interior pada kereta Mazda. Untuk Toyota Vios, pertama kalinya kita lihat design interior yang sangat cantik. Sebelum ni untuk bahagian interior pada model-model Toyota biasa-biasa je kan. Dan untuk Toyota Vios pada kali ini reka bentuknya lebih ke arah moden. Yang mana untuk pertama kalinya juga kita lihat pada Toyota Vios menggunakan dua kemasan warna iaitu color merah dan juga hitam. Dan untuk kemasan interior ni juga banyak menggunakan material soft touch. Untuk Toyota Vios generasi keempat ni akan hadir dengan 9 inci floating infotainment display yang mana akan hadir dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk meter cluster akan hadir dengan 7 inci fully digital yang sama terdapat pada Toyota Veloz, Pro 2 Azza dan juga Pro 2 Ativa. Maklumlah, Toyota dan Pro 2 ni ibarat adik-beradik yang mana air yang dicincang takkan putus. Lebih kurang macam itulah. Copy and paste je. Jimat. Untuk bahagian aircon menggunakan digital display yang sama terdapat pada Toyota Veloz. Dan untuk pertama kalinya juga Toyota Vios akan hadir dengan electronic parking brake dan juga brake hold. Untuk feature seperti electronic parking system ni kebanyakannya sebelum ni kita lihat hanya hadir untuk model-model kereta yang lebih mahal iaitu kereta yang berada pada segmen C dan segmen D. Tapi sejak ni kan zaman dah berubah. Untuk kereta segmen B dah mula hadir dengan electronic parking brake. Ini adalah merupakan satu perkembangan teknologi yang sangat diterima pakai. Dan bukan itu saja kejutan yang dibawa oleh Toyota untuk Vios yang terbaru ni. Untuk pertama kalinya juga, for the first time, Vios akan hadir dengan ambient light yang mana mempunyai 64 lighting system. Ambient light ni terletak pada bahagian center dashboard. So lepas ni bakal pemilik Vios yang terbaru, bahagian interiornya lebih meriah lah. Dan satu features yang saya tak jangka akan hadir pada Toyota Vios ni, ianya akan hadir dengan cermin makeup yang lebih besar. Saya rasa untuk Toyota Vios yang baru kali ni, Toyota lebih fokus kepada pembeli wanita. Penambahan lain yang saya suka pada Vios generasi yang terbaru ni, pada center console-nya dah ada soft padding pada bahagian pemandu yang mana kita dapat rest kaki kita ketika kita memandu. So tak adalah penat sangat terutamanya untuk pemanduan yang jauh. Vios generasi terbaru ni akhirnya diperlengkapkan lagi dengan meletakkan aircon dekat bahagian belakang yang mana pada Vios sebelum ni tak ada. Ini adalah merupakan satu ciri yang sangat dinanti-nantikan untuk menambahkan keselesaan pada penumpang bahagian belakang. Untuk bahagian enjin, kalau kita lihat pada Toyota Yaris Active menggunakan enjin dengan kapasiti 1.2 liter. Bagi pendapat saya, Toyota Malaysia tidak akan bawa masuk enjin 1.2 liter ni sebab terlalu underpower lah. Kita dah biasa dengan enjin 1.5 liter digunakan pada Toyota Vios sebelum ni. So kemungkinan besar Toyota Malaysia akan masih mengekalkan enjin yang sama iaitu 1.5 liter dual VVTi yang mana menghasilkan power output lebih kurang 107 PS dan 140 Nm of torque dibandingkan dengan transmisi gearbox yang baru iaitu Super CVT-i yang mana on paper kalau kita lihat fuel consumption-nya akan mencatat lebih kurang 23.3 km per liter. Tapi bagi saya untuk pemanduan sebenar untuk kita mencapai tahap fuel consumption 23.3 km per liter ni agak mustahil lah. Kebiasaannya lebih kurang 16.6 km per liter macam tu lah. Itu pun dah cukup baik sebenarnya. Toyota Vios generasi keempat ni akan hadir dengan 3 mode drive iaitu Eco, Normal dan Sport yang sama terdapat pada Toyota Veloz dan juga Pro 2 Azza. Dan tidak lengkaplah Toyota Vios yang terbaru ni jika tidak dilengkapi dengan safety features yang terkini. Dan untuk Toyota Vios generasi keempat akan dilengkapi dengan Toyota Safety Sense ataupun TSS yang mana ianya akan hadir dengan pre-collision system, lane departure alert, front departure alert, pedal miss operation control, adaptive cruise control, RCC, auto high beam, blind spot monitor dan macam-macam lagi. Akhirnya berkenaan dengan harga untuk Toyota Yaris Active yang ada di Thailand, kalau kita dah convert ke duit Malaysia lebih kurang 67,000 sehingga 87,000. Macam tak logik pula kan.
Sebabnya untuk Toyota Vios generasi ketiga ni bermula pada tanda harga RM74,000 sehingga RM95,000, dan kemungkinan besar harga untuk Toyota Vios generasi yang keempat ada peningkatan. Mustahil lah dia akan kekalkan harga yang sama, dan dijangkakan untuk harga Toyota Vios generasi yang keempat ni bermula pada tanda harga RM78,000 sehingga RM98,000. So selepas ni kita akan dapat lihat persaingan yang sangat sengit antara Toyota Vios dan juga Honda City. Setakat ni Honda City adalah merupakan king untuk segmen bis sedan, dan kemungkinan dengan hadirnya Toyota Vios generasi keempat yang baru ni, kemungkinan besar Honda City akan tergugat kedudukannya. So apa pendapat korang berkenaan dengan Toyota Vios generasi yang terbaru ni? Kalau korang ada pendapat, bolehlah komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mikanik. Terima kasih.